Ambil idaman penuntut yang jawi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana jawi turumi la ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wah. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada malam ni sambung kita pengajian kita idaman penuntut, yang mana kita masih lagi membahaskan tentang sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. Sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. Sunat-sunat sebelum sembahyang dan dalam sembahyang. Yang mana sebelum sembahyang tu kita dah bahas sebelum ni, iaitu azan dan iqamah, yang mana kita bincang di masjid Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Indramayu Kota 15, Kuantan, Pahang. Kemudian azan dan iqamah. Kemudian kita bahas berkaitan dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada 7 yang disebut di dalam ni. Sama juga di sana, bukan secara online, secara offline. Kemudian kita bahas sunat hayat ataupun sunat hay'ah. Ada banyak sebut tu. Antaranya angkat tangan kita bahas, baca doa iftitah, baca a'udzubillah, baca dengan kuat, dengan jahar Fatihah tu pada solat-solat tertentu, baca suara perlahan pada solat-solat yang tertentu, pada tempat-tempat yang tertentu, amin, sebut amin, membaca surah, mengucap takbir intiqalat dan tasmi' i'tidal, mengangkat kedua tangan, semua tu kita dah bahas dah tu. Kemudian baca sami'allahu liman hamidah, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian meletakkan dua tapak tangan atas dua peha tatkala duduk membaca tasyahud dan tasyahud akhir, tasyahud awal dan akhir. Terbahaslah baca doa lepas habis daripada tasyahud akhir. Yang ini secara online. Masa ni dah PKP 3.0. Shin tu, ataupun kalau Rumi tu muka surat 30 tu N. Ini ketika online lah, bukan offline. Kali ni Sad pula. Sad juga secara online, bukan offline. Sad ataupun O kalau Rumi. Muka surat 62 Jawi, Rumi muka surat 31.
InsyaAllah kita akan bahas bab ni pada hari ni, lebih kurang 1 jam. Ini adalah atas anjuran Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana kita boleh tengok page kita atau live kita daripada situ, bukan daripada yang lain. Situlah. Jadi maka dengan tu mudah-mudahan dapat kita meneruskan pengajian kita walaupun walaupun kita diuji dengan pandemik, walaupun kita diuji dengan COVID-19, kita diuji dengan PKP 3.0, 3.1, 3.2, tapi pengajian tetap diteruskan. Bukan sekadar duduk sibuk belik Facebook tak genti-genti. Nak kerja tak boleh, ada yang tak boleh kerja tu. Ada yang boleh kerja pun bukan semua. Jadi duduk belik je Facebook. Tak ada benda lain. InsyaAllah hari ni kita belik Facebook juga, tapi live Facebook, masuk majlis ilmu, sambungan, membahaskan hari ni apa bab apa hari ni. Duduk iftirash, duduk di antara dua sujud, duduk istirahah, duduk tawarruk, memberi salam. Bukan memberi salam tu rukun. Kita bahas sunat, maknanya memberi salam yang kedua. Kita tengok qala al-muallif rahimahullahu taala. Siapa ada soal boleh soal, saya akan cuba tengok, kita akan cuba jawab kalau ada masa. Lebih kurang 1 jam hanya, sebab lepas pada ni ada satu kelas lagi pukul 9.30 ada satu kelas lagi. Jadi kita habis pukul 9 je ni. Kita habis pukul 9, 1 jam daripada sekarang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Idaman Penuntut yang dalam membahaskan sunat hayat yang ke O, yang ke O, sebab A B C D E F G H I J K L M N O, yang ke O ataupun yang ke Sad. Pada yang Jawinya Sad lah, alif bata tu sampai Sad. Muka surat 62, Rumi muka surat 31, dia dekat O. Apa dia? Sunat hay'ah ni. Sunat hay'ah, sebelum kita mula, sebagai ulangan lah, sunat ab'ad. Sebelum tu rukun, tak buat rukun dengan sengaja, tinggalkan rukun dalam sembahyang, batal sembahyang. Selesai, semua orang tahu. Rukun ada 13. Sunat ab'ad kalau tak buat, tak batal sembahyang. Tapi sunat sujud sahwi, tak sujud sahwi pun sah, tapi rugilah. Okey, settle. Sunat hay'ah jika tinggal tak sunat sujud sahwi, malah siapa yang sujud sahwi batal. Dia tinggal sunat hay'ah, kemudian dia sujud sahwi sebelum dia salam tu, batal sembahyang dia. Dia terlupa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terlupa. Sebelum salam dia sujud sahwi, batal. Sebab subhana rabbiyal a'la wa bihamdih kita dah bahas sebelum ni, sunat hay'ah. Sunat hay'ah ditinggal habis gitu saja. Tinggal je habis. Tak boleh nak digantikan dengan sujud sahwi. Tak boleh ditampung dengan sujud sahwi. Kalau tampung juga, sunat hay'ah yang ditinggal tadi batal. Kenapa sujud sahwi? Sebab lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sujud sahwi, batal sembahyang dia. Kenapa sujud sahwi ni? Sebab lupa baca surah, batal. Surah tu lah lepas Fatihah, amin, lepas amin lupa baca surah, terus rukuk, lepas tu dia sujud sahwi, batal. Batal. Kerana itulah ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama fiqh kata yang sunat ab'ad dengan sunat hay'ah lebih besar sunat ab'ad. Kata ulama fiqh, sunat ab'ad dengan sunat hay'ah lebih besar sunat ab'ad. Sebab sunat ab'ad ni apa? Bahasa mudahnya, mudah-mudah katanya, kunut dengan tahiyat awal tu sunat ab'ad. Dia jadi bila dia besar, nak banding dengan sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni kecil sikit, ringan. Sunat ab'ad ni berat. Sebab tu jika tinggal sunat sujud sahwi untuk tampung, sebab dia tu berat dan besar. Dia menghampiri rukun tapi tak sampai rukun lagi, tapi dah dekat-dekat nak rukun dah. Rukun tinggal batal, tak boleh sujud sahwi tinggal rukun. Tinggal rukun sujud sahwi batal. Tinggal rukun kena buat balik rukun yang ditinggalkan tu. Tinggal sunat ab'ad, sunat sujud sahwi. Sunat hay'ah tak boleh sujud sahwi, batal. Jadi ulama-ulama fiqh mengatakan sunat ab'ad lagi besar pada sunat hay'ah. Sebab tu sunat ab'ad disunatkan sujud sahwi untuk tampung.
Sedangkan sunnah hay'ah tak ada sujud sahwi. Dia lebih besar lah sunnah abad. Tapi ulama tasawuf dia terbalik. Dia kata sunnah hay'ah lebih besar daripada sunnah abad. Sunnah hay'ah lebih besar pada sunnah abad. Kenapa pula? Sedangkan sunnah hay'ah tak boleh sujud sahwi, tak boleh ganti-ganti kalau tinggal. Sunnah abad boleh ganti, bukan boleh ganti, boleh tampung. Kiranya sunnah abad lah besar. Ulama tasawuf kata tidak. Dia mengatakan sunnah hay'ah lagi besar. Sebab apa? Sebab kalau sunnah abad, kalau dia tinggal, sama ada dia terlupa tinggal, katalah kunut, terlupa tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Malah kalau dia sengaja tinggal kunut dan sengaja tinggal tahiyat awal, tetap juga sunat sujud sahwi. Sengaja ke tak sengaja ke, tetap sunat sujud sahwi. Maknanya meninggalkan sunat abad, ada can lagi nak tampung, ada can lagi nak cover balik dengan sujud sahwi. Tapi sunat hay'ah tak buat, tak boleh buat dah. Tak buat, tak boleh ganti dengan apa-apa. Terlupa baca surah, terlupa baca, bukan terlupa, sengaja tak baca surah 2 rakaat yang pertama solat solat asar katalah, dia tak boleh sujud sahwi. Habis rugi. Terlupa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bukan terlupa, sengaja ataupun terlupa subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Habis tu macam mana dah terlupa ni? Macam mana ni? Macam mana apa habis gitu? Pergi tak kembali. Jadi kalau kita tengok dari satu segi, betul sunat abad ni lagi besar. Tapi kita tengok dari satu sisi yang lain, sunat abad dengan sunat hay'ah lagi besar. Sebab sunat abad boleh juga ganti kalau tinggal. Sunat hay'ah kalau tinggal tak boleh ganti dah. Mana lagi besar? Tengok daripada dua sisi lah. Jadi kita akan masuk ni sunat hay'ah, yang mana sunat hay'ah yang terakhir dah. Ada 2 yang terakhir, iaitu apa? Duduk iftirash. Duduk iftirash pada tasyahud awal, kata pengarang, pada duduk antara 2 sujud, pada duduk antara 2 sujud, dan duduk istirahah, dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Ulang balik. Duduk iftirash pada tasyahud awal, pada duduk antara 2 sujud, maksudnya duduk iftirash juga dekat duduk antara 2 sujud, dan duduk istirahah. Duduk istirahah juga, cara duduk tu adalah duduk iftirash. Duduk tawarruk pada tasyahud akhir, tawarruk. Macam mana duduk iftirash? Duduk iftirash, kaki straight macam tu, kaki di atas punggung, kaki kanan kaki kanan dia naik macam tu. Yang macam biasa kita dah buat tu lah. Kita dah buat tahiyat awal kan. Kita baca macam tu lah. Jadi itu dia panggil duduk iftirash. Duduk tawarruk adalah kaki kiri, punggung atas lantai. Duduk iftirash, punggung atas kaki. Duduk tawarruk, punggung atas lantai. Kaki sebelah ni keluar kat ni. Kaki kanan naik. Yang kita macam biasa buat tahiyat akhir tu, dia panggil, istilah dia panggil tawarruk. Nama lah istilahnya tawarruk. Jadi cara dia macam mana? Disebut satu-satu ni. Sebelum tu kita kena faham, sekadar untuk sah duduk, sebab duduk adalah salah satu rukun. Cara duduk tu yang sunat. Nak duduk macam ni, nak duduk macam ni. Cara duduk tu sunat, duduk tu rukun. Kalau kita tengok sini kan, duduk iftirash pada tasyahud awal. Tasyahud awal sunat abad, maka duduk tu sunat abad jugalah. Duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirash pada duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud rukun. Rukun, siapa tak duduk di antara 2 sujud, lepas sujud duduk, sujud balik. Duduk tu sujud, duduk, sujud balik kan. Sujud, duduk. Masa duduk tu namanya duduk di antara 2 sujud. Duduk tu rukun. Siapa tak duduk tu tak sah. Tak sah sembahyang dia. Jadi duduk tu rukun. Habis tu duduk macam mana yang rukun? Duduk macam mana tak ada. Tak ada apa. Duduklah macam mana pun. Janji namanya duduk sah. Itu kena faham tu dulu. Sah sembahyang, janji duduk. Nak duduk bersila, dia panggil tarabbu', boleh duduk bersila. Lepas sujud tu duduk bersila. Sakit ke? Bukan sakit, saja je nak duduk bersila. Lepas tu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, sujud balik. Sujud balik. Apa duduk macam bersila tu? Sah. Sebab duduk di antara 2 sujud rukun mesti. Cuma cara duduk tu sunat. Cara duduk yang sunat yang mana ni? Cara duduk dengan cara yang biasa kita buat. Dia panggil duduk iftirash. Yang macam biasa kita duduk buat tu lah. Kaki duduk begitu tu, satu duduk atas tu. Kalau dia sakit sikit, dia akan letak kat bawah lah dua-dua.
Kalau kaki dia sakit, yang cantiknya macam ni, punggung di atas, macam ni, punggung di atas tu, kaki naik sebelah. Naik tegak sebelah. Itulah duduk iftirash yang cantik. Tapi bergantung pada kesihatan juga. Kalau orang tu sakit apa, pandai-pandai lah kan, ejah lah macam mana pun. Jadi duduk macam-macam mana pun, rukun, duduk adalah rukun, tapi cara nak duduk macam mana pun boleh. Kalau katalah dia sujud, lepas tu dia bangun-bangun nak duduk di antara dua sujud tu, dia terus duduk atas kursi. Kursi duduk kat belakang dia. Dia sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, terus dia bangun, plop, duduk atas kursi. Dia bangun tu bukan duduk biasa, duduk atas kursi. Sakit ke? Tak sakit, saja je. Boleh ke? Boleh dengan maksud sah. Sebab duduk tu yang rukun, cara duduk tu yang sunat. Ini kita dah bincang cara duduk. Jadi dia kata kalaulah duduk tasyahud awal, duduk tahiyat awal, duduk dia macam sunat aba'ad, tasyahud awal, tahiyat awal ni sunat aba'ad. Janji duduk macam mana pun dah dapat dah sunat aba'ad tu. Tapi yang terbaik, yang sunat hay'ah, macam mana cara? Macam biasa kita duk buat tu, kaki kiri letak macam ni, kaki kanan naik, punggung duduk atas kaki kiri tu, bukan duduk atas lantai, duduk atas kaki. Itu namanya duduk iftirash. Ketika tasyahud awal, ketika tahiyat awal, itu duduk yang dapat pahala, duduk yang sunat. Duduk macam-macam mana pun sah. Okey. Pada duduk antara dua sujud, macam tu dah sebut tadi, duduk di antara sujud macam-macam mana pun, bersila ke, duduk macam tahiyat akhir ke, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Duduk macam tahiyat akhir. Tapi bukan tahiyat akhir. Tu duduk macam tawarruk, duduk macam sengit tu. Punggung duduk bawah, kaki duduk sini, kaki keluar kok bawah kaki tu, kaki belah kanan naik. Macam tahiyat akhir. Betul apa dia baca? Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wazini wahdini wa'afini wa'afani. Sujud balik. Kau ni duduk di antara dua sujud pelik je, macam tahiyat akhir je. Sah. Macam mana pun sah duduk. Janji namanya duduk. Yang dinamakan duduk. Apakah maksud duduk? Duduk punggung duduk atas lantai, atau punggung duduk atas sesuatu, yang sesuatu tu duduk atas lantai. Macam kita duduk macam ni, duduk punggung tu bubuh atas kaki. Kita nama duduk atas lantai lah tu. Bukan duduk atas lantai, duduk atas kaki. Yalah, duduk atas kaki. Kaki tu duduk atas lantai. Jadi duduk atas lantai lah namanya. Itu nama duduk adalah duduk di atas lantai. Maksud duduk adalah punggung di atas lantai, atau punggung di atas sesuatu tu duduk atas lantai. Dia panggil duduk atas lantai juga. Jadi macam-macam dia duduk. Jadi dia duduk di antara dua sujud. Dia duduk yang sunat. Ya sunat hay'ah macam mana? Duduk macam tahiyat awal tadi juga. Kaki macam ni, kaki kiri, punggung di atas, kaki kanan naik. Yang kita panggil nama duduk tu iftirash, nama duduk tu. Dan duduk istirahah. Duduk istirahah pula duduk masa bila ni? Duduk istirahah nama. Duduk istirahah tu nama. Duduk istirahah masa bila? Masa 2 rakaat, lepas tu baca tahiyat. Itu namanya duduk tahiyat awal, ataupun tasyahud awal. Duduk ketika sujud, duduk sujud balik. Duduk tadi tu, nama duduk tu duduk di antara dua sujud. Masa nak salam, sebelum salam tu duduk sengit macam tu, nama duduk tu duduk tahiyat akhir ataupun duduk tawarruk. Habis duduk iftirash ni apa? Habis ni duduk istirahah ni apa? Kat mana duduk istirahah? Istirahah ni istirahat lah. Istirahat. Duduk istirahah ada pada dua keadaan. Yang pertama, bukan dua keadaan, dua tempat. Dua tempat. Dekat mana tau? Dua tempat duduk istirahah ni. Dia semayang rakaat pertama. Katalah 4 rakaat rakaat pertama. Rukuk, i'tidal, sujud. Okey. Duduk tu nama duduk di antara dua sujud. Sujud balik. Dia duduk, sujud balik, maknanya habis dah 1 rakaat tu. Dia rukuk, i'tidal, sujud. Duduk di antara sujud. Okey, cukuplah 1 rakaat. Dia akan naik kan? Dia akan naik. Allahu akbar. Naik ke rakaat yang kedua. Okey. Kalau dia daripada sujud yang kedua tadi tu, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, terus dia bangun Allahu akbar, maka tak adalah duduk istirahat kat situ. Sebab dia bangun terus. Habis tu macam mana nak bagi ada duduk istirahat? Macam mana nak bagi ada? Ketika sujud yang kedua tu, rakaat pertama, sujud yang kedua, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, nak masuk rakaat yang kedua ni, dia pun Allah ni, duduk kejap. Allahu akbar. Duduk tu nama istirahat. Duduk tu. Tapi duduk tu sekejap sangat. Malah kat mulut pun tak berhenti. Tak berhenti takbir. Contohnya, dia macam ni. Allah sampai berdiri, Allahu akbar. Dia macam ni. Allah tu duduk tu. Sujud, Allahu akbar. Duduk tu lebih kurang 1 hingga 2 saat. Lebih kurang
Duduk 1-2 saat tu. Tapi kalau dia tak duduk, dia tak ada 1-2 saat, dia tak ada duduk istirahat. Macam mana tak ada? Dia sujud, Allahu Akbar. Itu tak ada. Sujud, dia duduk juga, Allahu Akbar, tapi tak berhenti. Tak berhenti kat situ. Itu dikira tak ada duduk istirahat. Sunat tu, tak wajib. Dia boleh je sujud ni, sujud kedua ni, Allahu Akbar. Boleh. Tak duduk langsung, terus berdiri. Konon-konon pemain gimnastik yang kuat, dia sujud tu terus bangun. Wah, boleh. Kebanyakan orang sujud Allahu Akbar, tak berhenti pun kat mana-mana. Daripada sujud yang kedua tu, nak bangun rakaat yang kedua tu, nak bangun berdiri tu, tak berhenti kat mana-mana pun. Dia sujud Allahu Akbar, tak berhenti pun. Bila dia tak berhenti, dia tak ada duduk istirahat. Sah ke sembahyang? Kan dah cakap sunat. Habis tu, macam mana nak ada duduk istirahat tu? Macam ni. Sujud yang kedua, Allah. Tu duduk tu. Allahu Akbar. Mulut janganlah berhenti. Jangan berhenti takbir. Yang ni kan Allahu Akbar. Bukan gitu. Mulut tetap juga. Sujud Allahu Akbar. Tu 1 ataupun 2 saat lebih kurang lah. Itulah namanya duduk istirahat. Jadi maknanya duduk sekejap. Di antara duduk dengan nak berdiri, daripada sujud, duduk kejap 1-2 saat, 1 saat setengah ke, lepas tu berdiri. Duduk kejap tu nama istirahah. Nak duduk macam tu, macam mana keadaan dia? Macam mana sunat duduk tu? Janji duduk dah dapat sunat, tapi kedudukan duduk tu macam mana? Tu dia kata kat situ. Dan duduk istirahat dengan maksud duduk iftirash, duduk istirahat dengan cara duduk iftirash. Macam mana duduk iftirash? Kan dah cakap banyak kali. Kaki kiri macam ni, punggung duduk atas kaki kiri, kaki kanan naik. Macam tayar awal. Macam duduk di antara sujud. Macam tu lah. Jadi dia lambatlah sikit nak naik tu. Jadi imam dah Allah Akbar ke, ataupun sembahyang seorang ke, dia sujud tu Allahu Akbar. Yang duduk sekejap tu dapat pahala sebab sunat ayat. Cara duduk adalah cara duduk iftirash macam tayar awal. Cuma sekejap aja. 1 saat. 1 saat je. 1 saat. Lebih-lebih sikit. Okey? Kalau dia duduk tapi tak sampai 1 saat, setengah saat, dia tak dapat duduk istirahat. Kalau ada juga orang buat, saya perhati ada juga orang buat, dia duduk macam ni. Allahu Akbar. Ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia sikit je. Setengah saat je. Allahu Akbar. Tak dapat. Sebab dia Allah terus. Dia kena Allahu Akbar. Dia ada tu 1 saat berhenti tu. Berhenti 1 saat tu. Sekejap je pun, tak perasan pun. Kalau orang tengok tak perasan. Kita je tahu aku berhenti kejap kat sini 1 saat. Maka duduk istirahat tu macam tu lah. Ada sunat macam tu. Dan dia Allah, lepas tu bila dia duduk tu, dia boleh macam ni. Allah boleh juga. Tapi yang sunatnya macam mana? Yang sunatnya, sunat lain lah. Dia macam mana? Dia sujud Allah, lepas tu dia letak tangan balik ke depan. Dia sujud, dia bangun, Allah letak balik ke depan untuk bangun. Letak balik tangan ke depan. Jadi 2 kali lah. Tangan duduk sini sujud, lepas tu nak bangun Allah, tangan duduk dekat paha. Allah 1 saat. Lepas tu nak bangun macam mana ni? Letak balik tangan sekali lagi kat depan, untuk apa? Untuk bangun. Letak ke depan, bangun. Sekali lagi. Tu sunat lah, semua ni sunat. Kita bahas sunat je hari ni. Tak ada wajib-wajib, sunat je. Jadi maknanya dia jadi banyak kali lah. Tangan dah letak kat situ mula-mula ketika sujud. Ketika duduk istirahat kejap tu, tangan duduk atas apa? Lepas tu ketika nak bangun, lepas 1 saat tu nak bangun tu, tangan letak balik ke depan. Untuk sujud ke? Bukan sujud. Kalau sujud jadi 3 kali pula. Habis tu untuk tekan untuk naik. Tekan untuk naik. Boleh je daripada sujud dia Allah terus dia naik, dia naik direct. Pakai kekuatan paha dia. Boleh je. Tapi lengahlah sikit paha tu. Tapi yang sunat, letak balik tangan kat depan sebagai nak angkat badan untuk naik berdiri. Itu dipanggil duduk istirahah. Dengan kita buat macam tu, letak tangan balik ke depan, letak tangan balik ke depan dan naik tu, dengan kita buat macam tu, maka dapat pahala dan menampakkan kelemahan kita ni sebagai hamba bila berhadapan dengan Allah. Kita menghadap Allah, biar nampak lemah sikit, jangan nampak belagak sangat, jangan nampak kuat sangat.
Memang kita kuat, tapi jangan nampakkan kita tu kuat sampai kau bangun sembahyang kuat. Jangan buat macam lemah-lemah aja ketika tu dengan tanda kita letak tangan tu seolah-olah nak menandakan kita ni lemah. Nak bangun direct tak boleh, kena letak tangan seolah-olah gitu. Menampakkan kelemahan hamba, merendah diri terhadap Tuhannya. Seolah-olah kita memerlukan bantuan. Bukan seolah-olah, memang kita memerlukan bantuan. Memang kita sangat-sangat memerlukan bantuan. Okey. Dan ada tempat yang tak sunat duduk istirahat, tapi orang duduk pula. Terbalik kot. Tempat yang sunat duduk sekejap, 1 saat, dia tak duduk, dia bangun terus. Dia kata tak apalah sunat. Tempat yang tak disunatkan duduk istirahat kejap, dia pergi duduk. Jap. Tadi rakaat pertama nak naik rakaat kedua kan? Ni rakaat ketiga, rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, ada tahiyat awal. Jadi tak ada apa-apa cerita kan? Tak, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Yang itu ada sekali lagi. Jadi ada 2 tempat. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua, ada 1. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, tak adalah sebab dia baca tahiyat. Baca tahiyat lamalah duduk kat situ. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat, ada sekali lagi duduk istirahah. Maknanya duduk istirahah hanya 2 kali dalam sembahyang. Okey. Ada tempat yang tak sunat duduk istirahat. Apabila kita pagi Jumaat. Pagi Jumaat imam baca surah Sajadah. Wahum la yastakbirun. Kita imam pun Allahu Akbar. Pakai-pakailah semua-semua. Allah kalau tak ada imam dia hafal pun tak apalah. Allahu Akbar sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu sampai habis. Lepas tu nak bangun kan? Nak bangun tatajafa junubuhum anil madha. Nak sambung balik surah Sajadah tadi. Lepas sujud ni, masa nak bangun tu, yang tu tak ada. Masa nak bangun berdiri tu tak ada duduk istirahah. Dia bukan macam ni. Dia sujud ni, lepas sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwara wa saqqasama wa basara bi hauli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lepas tu dia pun duduk. Allah duduk ni. Allahu Akbar. Sedangkan tak ada. Betul macam mana? Allahu Akbar. Tu sepatutnya. Sajadah wajah itu Allahu Akbar. Terus. Tujuh ni. Sajadah wajah lagi sampai habis. Lepas tu Allahu Akbar. Tak ada duduk. Tapi ramainya duduk. Dia kata tak larat. Tak apalah, bukannya batal. Cuma tak ada kesunatan untuk duduk kejap. Allahu Akbar. Tak sunat. Sebab itu bukan nak naik rakaat kedua. Itu rakaat yang pertama juga. Cuma sujud. Dia panggil sujud tilawah. Sujud tilawah. Okey. Apa lagi berkaitan dengan tu? Okey. Dan satu lagi, duduk tawarruk pula. Dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir, cara duduk dia bukan macam tahiyat awal. Tahiyat akhir duduk dia macam biasa kita duduk tengok kebanyakan orang kita buat, iaitu punggung atas lantai, kaki kiri keluar, ni kaki kanan, kaki kiri keluar kot belah sini, kot betih tu keluar kot sini, kaki kanan naik, yang menyebabkan badan jadi sengit sikit lah, kena gini sikit. Dia panggil nama duduk tu duduk tawarruk, nama dia. Apakah maksud duduk tawarruk? Duduk tawarruk hanya ada satu tempat je duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah disebut kat sini pada tasyahud akhir. Duduk tawarruk, maksud duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Tu kena dobel. Duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Bahasa lagi mudah, duduk tawarruk adalah duduk tu yang terakhir. Lepas duduk tu salam. Bukan buat benda lain. Itu namanya duduk tawarruk. Bukan duduk kerana baca tahiyat akhir, bukan duduk kerana membaca tahiyat akhir, tidak. Duduk tawarruk bukan kerana duduk untuk baca tahiyat akhir, tidak. Dia tu dalam kitab kita tulis secara umum je. Jadi duduk tawarruk ni apa? Duduk bagi mengiringi salam. Lepas duduk tu salam. Kita tengok contoh. Dia sujud syukur. Macam mana sujud syukur? Allahu Akbar, sujud, lepas tu duduk. Masa duduk tu, lepas duduk tu nak buat apa?
Lepas duduk tu nak salam. Maka duduk dia tawarruk. Duduk tawarruk. Sujud tilawah sama juga. Dia baca-baca Quran, bukan dalam sembahyang lah, dia baca Quran lalu ikut ayat sajadah. Dia baca ayat sajadah, dia disunatkan untuk sujud. Dia boleh berdiri, duduk pun boleh, tapi dia boleh berdiri. Allahu Akbar, sujud sajadah wajhiya lillazi. Lepas tu duduk. Lepas duduk tu nak buat apa? Lepas duduk tu nak salam, dia sekali je duduk. Maka duduk dia tu duduk tawarruk. Duduk punggung atas lantai tadi tu, duduk tawarruk. Macam kita biasa buat. Kita semayang. Yang last kali kita baca tahiyat akhir. Kita duduk dan kita baca tahiyat akhir. Lepas kita baca tahiyat akhir, kita nak bagi salam. Duduk pun tawarruk yang macam biasa kita buat. Dan juga dia berbeza dengan kalau kita nak sujud sahwi. Kalau kita nak sujud sahwi, kita baca tahiyat akhir juga. Kita baca tahiyat akhir. Dan lepas kita baca tahiyat akhir, kita nak sujud. Lepas kita baca tahiyat akhir, kita nak sujud. Dia panggil sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi. Maka kita baca tahiyat akhir. Jadi duduk kita tu, nama duduk tu bukan tawarruk. Sebab lepas ni bukan kita nak salam, lepas ni kita nak sujud 2 kali, iaitu sujud sahwi. Jadi cara duduk tu bukan macam tahiyat akhir yang macam biasa kita buat. Duduk kita tu bukan duduk tawarruk. Duduk kita macam duduk tahiyat awal, duduk iftirash. Itu cara kita duduk, walaupun kita nak baca tahiyat akhir. Kerana duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Lepas duduk tu salam. Kalau kita nak sujud sahwi, walaupun dah katalah ada sebab-sebab, terlupa kunun ke, terlupa tahiyat awal ke, dah tahiyat akhir dah ni, macam mana nak duduk? Sekarang tanya, nak sujud sahwi? Nak sujud sahwi lah. Sunat tapi nak lah, sebab tadi ada buat salah sikit, ada tinggal sikit, nak sujud sahwi. Jadi duduk macam tahiyat akhir tu macam mana? Duduk macam tahiyat awal, duduk iftirash. Sebab apa? Sebab duduk tawarruk yang punggung atas lantai, kaki keluar kot betih ni, kaki kanan tegak ni, yang sengit sikit ni, duduk tu lepas tu mesti salam, bukan sujud. Jadi kalau dia nak sujud sahwi, cara duduk dia macam tahiyat awal, macam iftirash lah. Dia pun baca tahiyat habis fil alamin ka hamidum majid, baca doa apa semua. Kemudian dia sujud. Sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk, lepas tu sujud balik. Lepas tu duduk. Duduk tu nak buat apa lepas duduk tu? Nak baca tahiyat ke? Bukan. Mana ada tahiyat, dah baca tahiyat tadi. Duduk nak apa? Duduk aja, lepas duduk tu nak salam. Duduk bagi mengiringi salam. Maka duduk dia tu adalah duduk tawarruk. Jadi orang yang nak sujud sahwi, dia akan duduk iftirash macam tahiyat awal pada tahiyat akhir. Sebab duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam, bukan duduk bagi baca tahiyat akhir, bukan. Tapi kebiasaannya kita baca tahiyat akhir, lepas tu kita salam. Itu hanya kebiasaan. Macam tu juga makmum masbuk. Perasan tak? Makmum masbuk, katalah dia nak kena tambah lagi 1 rakaat. Dia nak tambah lagi 2 rakaat, 1 rakaat ataupun 2 rakaat ataupun 3 rakaat. Nak tambah rakaat lah. Imam tahiyat akhir. Lepas imam tak baca tahiyat akhir, imam nak salam ni. Jadi imam duduk tawarruk, sebab lepas ni dia nak salam. Makmum tadi, lepas ni aku bukan nak salam, itu imam, aku tak cukup rakaat, aku nak bangun lagi tambah ni. Okey, duduk makmum tadi semua duduk iftirash. Itu semua orang buat dan orang tak perasan pun. Itulah dia iftirash. Kenapa tak duduk macam tawarruk macam imam juga? Nanti bangun apa masalahnya? Duduk je lah macam tu, nanti bangun. Tidak. Duduk tawarruk adalah duduk lepas tu salam. Sedangkan dia masbuk, lepas tu dia tak salam, dia nak bangun, sebab tu dia duduk macam tahiyat awal juga. Itu biasa kita buat, betul pula yang itu. Jadi maknanya, jika imam duduk tahiyat, kita dapat agak apa yang berlaku. Jika imam duduk tahiyat, kita dapat agak apa yang berlaku. Jika imam duduk iftirash, kita tahu tahiyat awal. Kita tahu tahiyat awal, dan kita tahu lepas ni akan dapat rakaat. Yelah, sebab imam duduk tahiyat awal, kita tahu lepas dapat rakaat. Cara imam duduk tu kita tahu dah. Walaupun kita masuk lambat, imam tengah buat apa? Tengah duduk tu. Dia tengok dia duduk iftirash. Tahiyat awal kot. Dia tahu lepas ni dapat rakaat. Dengan cara tengok duduk pun dia tahu lepas ni dapat rakaat. Ataupun makmum, makmum tu makmum duduk kat belakang.
apabila tahiyat akhir, imam duduk iftirash. Kenapa imam duduk macam tahiyat awal ni, tahiyat akhir ni? Sedangkan itu tahiyat akhir. Makmum tadi tak ada nak tambah rakaat, tak ada apa pun. Tapi dia dapat tahu, makmum ni dapat tahu, imam duduk macam ni, duduk iftirash, maknanya lepas ni mesti imam nak sujud sahwi. Jika dia tinggal apalah, kalau katalah tinggal tahiyat awal, tertinggal tahiyat awal, ataupun mungkin terlebih rakaat. Jadi semua sunat sujud sahwi. Makmum tadi dia tahulah sunat sujud sahwi, memang tahu. Tapi imam tadi nak sujud sahwi pun boleh, tak nak pun boleh. Tapi sunatlah sujud sahwi. Jadi ketika tahiyat akhir, dia boleh tengok kaki imam. Oh, imam tahiyat duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Duduk macam tahiyat akhir, duduk macam tahiyat akhir tu, duduk tawarruk. Imam tak nak sujud sahwi. Mana kau tahu imam tak nak sujud sahwi? Sebab imam duduk macam tu. Kalau imam nak sujud sahwi, dia akan duduk iftirash dan dapat agak. Tapi kita tak. Kita dekat sini, kita tengok imam nak sujud sahwi pun dia duduk tawarruk juga. Jadi tak boleh lah, payahlah. Sepatutnya boleh agak dah apa yang berlaku. Sepatutnya boleh agak. Contohnya imam duduk tawarruk. Okey, imam duduk tawarruk, dia baru sampai. Alamak, imam duduk tawarruk lah, tahiyat akhir. Dia boleh apa? Dia boleh tak semayang dengan imam tu, dia tunggu sebab ada 2-3 orang lagi yang nak semayang sekali. Sebab afdal apabila ada orang yang tak semayang lagi, 2-3 orang, imam tahiyat akhir, dia sempat, kalau dia takbir dia sempat dapat dengan imam tu. Tapi lepas takbir terus duduk lah sebab imam tahiyat akhir. Tapi ada 2-3 orang lagi nampak kat luar tadi lambat semayang, dia sunat jangan semayang dengan imam tu, biar imam tu habis. Sunatnya dia buat jemaah baru bila imam bagi salam, yang 2-3 orang lagi tu buat jemaah baru, tu sunat. Jadi dia masuk, dia tengok imam sujud ni. Dia masuk, dia tengok imam tahiyat akhir, imam tawarruk. Kalau macam tu aku tunggu lah. Nampak? Dia dah boleh dapat agak dengan kaki imam. Dengan kaki imam tu, makmum tu, dengan cara duduk imam tu, makmum tu boleh agak apa yang akan terjadi selepas tu. Jika imam tu ikut sunat-sunat ni lah. Kalau imam tu main bantai aja, tak dapat tahu juga. Nak sujud sahwi pun duduk tawarruk, tak apalah, benda sunat je pun, kan. Hanya ada beberapa keadaan yang dimaafkan untuk tak duduk tawarruk ketika tahiyat akhir tu. Dia nak salam tapi dia tak duduk tawarruk, dia duduk macam tahiyat awal juga. Sebab orang yang buat lebih kurang, bab tu dia kata alah semua sunat aja, dia seolah-olah tak berusaha sungguh-sungguh untuk solat. Sepatutnya dia kena usaha sungguh-sungguh untuk solat. Tak alah, duduk je macam mana pun, janji sah, semayang gitu je, semayang gitu, seolah-olah macam tak bersungguh-sungguh. Hanya ada beberapa keadaan je yang dimaafkan, ataupun tak sunat bagi dia untuk duduk tawarruk. Macam tahiyat akhir tak sunat, walaupun dia baca tahiyat akhir, walaupun lepas tu dia nak salam, dia tak sunat juga duduk tawarruk. Ada beberapa keadaan, iaitu bila dia uzur, sakit belakang ke, sakit belikat ke, sakit pinggang ke, sakit urat paha ke, atau badan dia besar sangat ke. Kalau dia buat macam tu, terpenyek orang kat sebelah ke, macam tu lah. Ada sebab-sebab, ataupun tak dapat seimbangkan badan dia. Solat jemaah terlalu rapat sangat. Kalau aku duduk macam tahiyat akhir, duduk tawarruk ni, memang orang sebelah ni habis lah. Aku besar, dia kedingnya dia kurus je. Dia kena tengok juga. Mungkin dia pakai seluar ketat. Kalau dia duduk macam tu, perak, boleh jadi juga. Maka ataupun dia dengan dia duduk tawarruk macam tahiyat akhir, badan dia tak selari menyebabkan dada jadi sengit. Sebab ada isi lebih. Bila badan jadi sengit menyebabkan dada pun sengit. Bila dada sengit, batal sembahyang dia. Maka orang macam ni, beberapa keadaan uzur macam tadi, dia tak sunat untuk duduk tawarruk. Dia duduk je lah iftirash. Kerana duduk iftirash tetap sah, malah duduk iftirash tu sunat juga pada tahiyat akhir. Cuma duduk tawarruk tu afdal. Cuma dia tak boleh sebab uzur tadi, maka eloklah dia duduk iftirash. Duduk je lah iftirash tu, duduk je lah macam tahiyat awal, walaupun tahiyat akhir, walaupun nak bagi salam, sebab seluar ketat, sebab dia badan besar, sebab dia sakit urat belikat, sebab dia sakit urat paha, macam tu lah. Sebab dia bimbang takut dada dia lari, maka tak ada masalah, dibenarkan. Bukan memang dibenarkan pun, dibenarkan. Sengaja untuk tidak melakukan yang afdal duduk tawarruk, kalau tak ada masalah.
Tapi dia sengaja lah duduk je macam tadi awal, tak apa, sunat aja pun cara duduk, sengaja untuk tidak melakukan yang afdal, seolah-olah tidak bersungguh-sungguh ikut ajaran Nabi SAW, seolah-olah macam tak bersungguh-sungguh. Jadi habis kita perbicaraan iaitu duduk iftirash pada tasyahud awal, sunat duduk iftirash, duduk antara dua sujud sunat duduk iftirash, duduk istirahat sunat duduk iftirash, duduk tawarruk sunat bagi mengiringi salam, sunat duduk tawarruk. Habis satu masuk kita yang P. Kita dengan P je hari ni. Nak tengok kalau ada soalan sebelum kita langkah P. Suara tak best dengar. Biar betul. Jangan gitu. Tak ada orang tegur pun. Seorang je yang tegur. Orang PSJ je yang sibuk tegur. Cerewet orang PSJ ni. Jangan. Orang lain tak tegur pun. Suara okey kot. Bateri memang tak tukar pun. Tapi rasa tak ada apa. Telefon dia yang ni. Tukar telefon lah Mahdi weh. Orang PSJ ni bateri dok tukar, suara dok best dengar. Buat apa? Bergaung. Rasa okey aje. Secara lah dengan orang PSJ ni. Secara tak. Okey, ada satu soalan Mak Ngah tanya. Kalau kita tengah solat, kucing cantik landing betul-betul depan kita sujud, tapi bukannya tempat sujud, batal ke? Ni cerita lain ni Mak Ngah. Tak apalah Mak Ngah. Memang kucing itu dah baik sangat, manja sangat kan kucing tu. Memang time kita semayang, time tu lah dia sibuk nak main kat depan tu lah, nak itulah, nak inilah. Tapi dia pergi landing dekat betul-betul depan kita sujud. Depan kita sujud, tapi bukan tempat sujud, batal ke? Sebenarnya tak kisah dia landing kat mana Mak Ngah. Tak kisah pun. Kita nak semayang ni dekat sejadah tu ke, ataupun tak kisahlah sejadah ke luar sejadah, tak penting lah. Yang penting dia landing dekat tempat kita yang nak sujud. Mungkin dia landing dekat kita sujud. Kalau kita sujud, kepala dah sampai, dia duduk depan ni. Macam sujud dia pula. Tak ada masalah. Janji jangan ada bulu-bulu dia tu lah. Bulu yang tercabut. Bulu tak tercabut tak apa. Bulu yang ada kat badan dia tak najis. Bulu yang tercabut je najis. Apa lagi? Malah apa ni, kalau dia landing dekat bawah perut lah, kita kata bawah perut. Kalau kita sujud, dia duduk betul-betul bawah perut tu, tapi tak kena kan, pun tak ada masalah. Bukan kata duduk kat depan, duduk dekat depan kita. Alamak, macam mana ni? Kita pun kat depan sikit sujud, dia betul-betul duduk kat bawah, tak ada masalah. Dengan syarat dia tak ada najis Kalau ada najis kat badan dia, tu cerita lain pula. Jadi tak ada masalah kalau dia nak landing kat mana pun. Dengan syarat tak kena dia. Kalau kena dia pun sah juga semayang, dengan syarat tak ada najis kat dia. Kalaulah dia duduk tempat-tempat yang strategik sampai nak sujud pun tak boleh, berundur, maksudnya langkah ke tepi ke belakang ke, tak ada masalah pun. Langkah ke belakang atau langkah ke depan, langkah ke tepi, tak ada masalah. Zainur Rafa, kuliah untuk kitab Mustika Hadis jilid 2. Yang itu di Kuantan. Saya tak tahulah saya akan sampai lagi ke Kuantan ke tidak. Wallahualam, kita tak tahu lagi apa akan jadi, akan datang. Jadi tak boleh nak bagi tahu bila lah kitab Mustika Hadis tu. Zainur Rafa, tak tahu lagi, tak boleh nak cakap lagi. Macam-macam jadi sekarang ni. Kitab Sulam Mubtadi, sila sulam sambung apabila buka masjid. Sebab sulam atas permintaan jemaah. Kitab sulam atas permintaan jemaah. Jadi bila jemaah tu ada, saya sambung. Jemaah mana? Jemaah masjid. Jadi bila masjid buka, sambung. Masjid tutup, tak boleh nak sambung. Okay? Kitab Minhajus Salam pun wallahualam tak berani nak jawab. Minhajus Salam, sebab itu di Kuantan. Bila di Kuantan ni, saya tak tahulah apa akan jadi, akan datang. Tak tahu lagi. Muniatul Musalli samalah. Jika buka masjid, saya sambung balik.
Buka baju salam balik. Okey, tak ada suara, okey je, clear, nampak tu orang PSJ ni semua jelas bosku orang IM15 pun jelas bosku. Orang PSJ je ni, gelenyar ni orang PSJ ni. Tak ada apa pun. Okay, tengok soalan sebelum kita sambung P ni. Jangan banyak sangat weh, nak sambung satu lagi ni. Selalunya selepas tahiyat awal nak naik bangun. Okey. Nak naik bangun, tunggu imam habis takbir. Terbaik Bang Zainal. Okey. Tetapi selalu sangat hampir-hampir tak dapat rukuk bersama imam pada rakaat ketiga kalau habiskan bacaan Fatihah. Jadi selalu sangat. Ini masalah dua kemungkinan masalah ni. Masalah yang pertama, sebab imam tu yang baca laju, sebab tu dia tak sempat. Masalah yang kedua, kemungkinan dia yang baca lambat. Masalah ketiga sebab dia bangun lambat. Yang tadi tu, dia bangun lambat. Jadi soalan dia apa? Bang Zainal pun jadi so macam mana? Kita macam mana? Okey. Jika yang ni kena mengaji bab masbuk jika dia bangun-bangun, dia tak sempat habiskan Fatihah dan dia baca Fatihah tu kadar normal, kadar bacaan Fatihah yang normal, yang kelajuannya biasa, bukan perlahan, tak, normal kebanyakan orang. Yang mana dia baca relax dengan masuk normal. Dia baca bukan baca lambat, dia baca macam orang lain baca. Dia ada beberapa pendapat, ada kata 21 saat, ada kata 25 saat, paling lama 27 saat. Tu dia baca habislah Fatihah, tapi dia baca dengan kadar tu lah. Tiba-tiba kadar kelajuan Fatihah tu, tiba-tiba baru siratal ladzi imam dah rukuk, maka nama dia masbuk, dia hendaklah rukuk. Imam tanggung Fatihah dia. Dia kena rukuk segera. Untuk detail kena ngaji muafiq masbuk bab ni. Dia agak pening sikit muafiq masbuk ni. Kena ngaji sungguh lah. Jadi untuk jawapan tu macam tu lah. Jadi jika dia bangun-bangun, dia bangun-bangun rakaat ketiga ke rakaat keempat ke bangun-bangun, dia baca betul lah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Macam tu je, sama. Bukan lambat. Normal, bacaan normal. Jadi atas sebab-sebab tertentu, mungkin dia bangun lambat sikit, dia bangun daripada sujud, mungkin imam baca cepat. Atas sebab-sebab yang tertentu, dia dah baca normal dah, macam orang lain baca, sama je lah kelajuan tu. Tiba-tiba imam rukuk, dia tak habis lagi, dia boleh tinggal Fatihah. Bukan boleh, dia wajib tinggal Fatihah dia. Dia mesti tak habiskan Fatihah dia, dan dia rukuk saja, imam tanggung. Namanya masbuk walaupun dia dah duduk rakaat yang ketiga, rakaat keempat. Okey, itu je lah. Tapi nak detail, masuk kelas muafiq masbuk. Kalau makmum masbuk nak tambah satu rakaat lagi, makmum masbuk banyak sangat soalan ni. Saya rasa tak sempat ni nak sambung, dah azan dah ni. Kalau makmum masbuk nak tambah satu rakaat lagi, lepas tu dia duduk iftirash. Okey. Bacaan tahiyat akhir tu kita kena baca habiskan juga, atau baca setakat tahiyat awal je? Sebab bila tambah rakaat nak kena baca tahiyat akhir juga. Okey. Dia nak kena tambah rakaat. Jadi bila imam tahiyat akhir, dia kenalah tahiyat juga. Sebab mana boleh dia nak lawan imam? Sebab dia kan makmum. Jadi imam dah tahiyat akhir, dia belum tahiyat akhir lagi, dia masuk lambat, masbuk kan? Dia lambat. Jadi imam akan baca tahiyat, akan baca kama sallaita ala Ibrahim, akan baca doa Allahumma fil ma qaddamtu ya muqallibal qulub. Panjanglah sebab tahiyat akhir kan. Lepas tu salam. Itu imam. Dia ni nak tambah rakaat, masbuk, datang lambat. Jadi sekarang ni dia nak baca apa? Dia sebut sini dia kena, bukan kena. Tak ada kena-kena, sunat. Dia sunat baca apa? Yang terbaik dia nak buat macam mana? Tu soalan dia. Yang terbaik adalah dia baca semua macam imam baca, iaitu baca macam tahiyat akhir.
Macam mana at-tahiyatul mubarakatus salawat salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Lepas tu baca imam tak salam lagi, dia sambung lagi baca doa Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraf sampai habis. Imam tak salam lagi, ya muqallibal qulub sabbi qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Imam tak habis lagi, sambung doa lain, imam bagi salam. Imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam. Dia masuk. Dia pun tambah rakaat. Tambah satu kedua tak kisahlah, tambah rakaat. Lepas tu dia pun tahiyat akhir. Masa dia tahiyat akhir tu, dia sunat baca ketika tahiyat akhir tu dia kena bacalah tahiyat akhir yang wajib. Dan dia disunatkan baca macam tadi juga. Iaitu kama sallaita ala Ibrahim wa ala kaum. Sekali sebiji macam tu. Macam tu juga. Jadi 2 kalilah baca. Itu sunat. Tu sunat. Tu sunat. Habis tu yang sunat yang terbaik, afdal habiskan walaupun dia nak tambah rakaat. Habis tu sekurang-kurang sunat, sekurang-kurang sunat, tak naklah panjang sangat, sekurang-kurang sunat dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu sekurang-kurang sunat. Sampai situ je. Tahiyat dia sampai situ. Tak ada kama sallaita ala Ibrahim. Sunat juga. Tadi tu afdal sampai habis tu. Ini sunat je, sunat biasa, sunat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berhenti. Cuma dia jadi makruh balik kalau buat gitu. Sebab lepas tu dia nak buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam duk baca kama sallaita ala Ibrahim, dia nak buat apa? Dia mula jeling sana, jeling situ, jeling tengok situ, tengok sini. Itu jadi makruh tu. Dia mulalah berangan. Lepas ni tambah 1 rakaat, lepas tambah rakaat, lepas ni ingat nak balik terus ke? Tadi beg letak kat mana? Mula. Sebab mulut tak baca apa-apa. Imam tak salam lagi, dia mula. Tak apa, lepas ni kita tesko lah. Tesko beratur panjang. Allah sampai beratur nak pergi part lain. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun Imam Salim bangun. Baru tersedar dari lamunan. Tersedar dari lamunan terhenti. Lamunan dia terhenti. Jadi maknanya dia telah berangan di situ. Sebab tu makruh. Makruh apa? Makruh baca sampai tahap tu je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berhenti. Jadi makruh balik sebab dia akan berangan. Jadi macam mana? Baca. Bila baca kita kurang berangan, payah nak berangan. Sebab kita dah baca ni. Duk baca. Sebab dalam sembahyang, kaedah sembahyang ni macam ni tau. Kaedah sembahyang, dalam sembahyang tak ada pun tempat yang diam, tak ada. Makmum bagi sembahyang seorang dan bagi imam, tak ada tempat diam. Maksudnya dia diam, tak ada. Diam tanpa buat apa-apa, tak ada. Semua ada bacaan. Ataupun semua ada perbuatan yang bergerak, mesti bergerak. Kalau makmum ada satu tempat aja yang sunat diam, satu tempat, iaitu ketika imam baca Fatihah, makmum sunat diam dengar Fatihah imam. Dan apabila amin, makmum baca Fatihah, kemudian imam tak habis baca surah, sunat dengar lagi. Jadi maknanya hanya makmum hanya ada satu tempat je sunat dia diam, tapi dia dengar lah. Diam tu dengan maksud dengar, iaitu ketika berdiri qiyam, imam baca Fatihah, makmum sunat dengar. Imam baca surah, makmum dah habis baca Fatihah dah, imam baca surah, makmum sunat dengar. Selain daripada tu sunat diam dan dengar. Selain daripada tu tak ada diam. Sebab kalaulah macam contohnya imam rukuk, dia pun rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dia tak ada wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, tak ada masalah. Imam subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dahlah slow baca sampai wa bihamdi, dia subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, habislah. Imam subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baru 2 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia dah buat apa ni? Dalam masa beberapa saat, 2 saat lagi, 3 saat yang duduk diam, daripada dah habis dah tu 3 kali, dia sunat baca lagi subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Jangan bagi ada kosong, ada waktu kosong, ada waktu blank ketika sembahyang. Hendaklah fill in the blank. Fill in the blank. Memenuhi ruang kosong. Ruang kosong tu penuhkan. Tak ada.
Yang ada hanya ketika imam baca Fatihah ke imam baca Quran lah, senang cerita. Imam baca Quran ketika qiyam, makmum yang dah baca Fatihah apa semua ni, dia dengar. Itu je. Jangan ada masa kosong. Masa yang kosong sebab setan akan masuk, dia akan bagi berangan, bikin benda-benda macam-macam. Dia akan gitu. Dia akan gitu. Okey, saya rasa kita kena berhenti sampai P je, sampai O je. Kita O je hari ni. Sebab soalan ada lagi, nak kena jawab soalan dulu. Saya sampai pukul 9 je boleh ni. Tak boleh lah, tak sempat lah. P next. P next. Apa lagi? Mana nampaknya bulunya yang gugur dah warna putih? Tak nampak, kira tak ada, Mak. Tak nampak bulu kucing, bulu-bulu, kira tak ada. Jangan dok main was-was. Entah ada. Mesti ada. Itu tu, jenis bulu gugur pula tu. Jenis bulu. Tak ada. Nampak, maknanya ada. Tak nampak, maknanya tak ada. Kalau ada, terkena sebab dia bela kucing, 1, 2 dimaafkan, 3 tak dimaafkan. Pada mazhab Syafi'i. 1, 2 dimaafkan, 3 tak dimaafkan. Pada mazhab Syafi'i. Ada mazhab-mazhab lain, banyak pun dimaafkan. Lebih pada tu pun ada yang dimaafkan juga. Sebab kucing ni bermain di kaki-kaki manusia, kata Nabi. Dia Allah dah buat cantik dah. Kucing orang Islam, anjing orang kafir. Elok dah. Elok dah. Jadi dia duk bermain-main di kaki-kaki manusia, maka dapat kemaafan jika ada bulu-bulu atas kaedah umum balwa namanya. Bagi mazhab lain tu, bukan mazhab Syafi'i tu. Bukan mazhab Syafi'i pendapat muktamad, yang lain. Yang muktamad 3 tak boleh. 2 boleh. 2, 1 dimaafkan. Bulu kucing. Mazhab lain banyak tak apa. Janji jangan banyak sampai kata Allah banyak, sekadar banyak berapa ada, 20 30 dimaafkan. Itu mazhab lain dan pendapat lain lah. Tapi kalau bulunya putih tak nampak, kira halal, kira tak ada, bila perasan ada, ada berapa? 1 dimaaf, 2 dimaaf, 3 tak maaf. Bila tak maaf, tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang sebab ada kat badan, ada kat pakaian, bila macam tu kena qada lah sembahyang tu. Tak berdosa sebab tak perasan. Ustaz, jika makmum tak kena ikut imam sujud sahwi. Jika makmum tak kena ikut imam sujud sahwi, apa ni Kak Zu? Soalan pun bagilah habis. Jika makmum tak kena ikut imam. Jika makmum tak kena ikut imam sujud sahwi, bagaimana? Jika makmum tak kena ikut imam, apa tu? Macam ni kot. Jika makmum tak sujud sahwi, jika makmum tak ikut imam untuk sujud sahwi. Itu kan. Imam ada buat salah ke apa gitu, makmum tak buat salah, imam yang buat salah. Kan? Makmum okey, dia kata aku okey. Makmum tak buat salah, aku tak buat salah, imam yang buat salah. Tiba-tiba imam sujud sahwi. Aku tak salah, kata makmum. Jadi bila imam sujud sahwi, makmum tak sujud, batal makmum. Kalau itulah soalannya. Jika makmum tak ikut, kena tu saya buang. Jika saya hazafkan kena tu. Jika makmum tak ikut imam sujud sahwi, bagaimana? Makmum tadi akan batal. Makmum dia wajib sujud sahwi apabila imam sujud sahwi. Okey. Jadi boleh kita kata kaedahnya sujud sahwi hukumnya adalah sunat. Sunat itu umum. Hanya ada satu keadaan dia sujud sahwi jadi wajib. Satu je. Sujud sahwi wajib. Iaitu jika dia makmum dan imam melakukan sujud sahwi, dia wajib sujud sahwi. Jika dia tak sujud sahwi, batal sembahyang dia. Itu satu je lah. Secara umum sujud sahwi sunat. Okey, sunat, tak buat pun tak apa. Tapi ada satu je, kecuali satu yang wajib, iaitu jika dia jadi makmum, imam sujud sahwi, maka makmum tadi wajib sujud sahwi. Sama ada imam buat salah, makmum pun buat salah sekali, maka makmum tadi wajib sujud sahwi sebab imam sujud sahwi. Ataupun imam je buat salah, makmum tak buat. Makmum tak buat salah, imam je buat salah. Imam pun sujud sahwi, makmum pun wajib juga sujud sahwi. Sebab ketua buat salah, ketua buat salah, anak buah semua kena tanggung. Kan? Ketua buat salah, anak buah semua kena tanggung. Jadi ataupun dia ni tak tahu apa, imam salah apa, tak ada apa, semua okey je sembahyang, tiba-tiba sujud sahwi. Makmum ni kata, tiba-tiba imam sujud sahwi, tak tahu apa salah, tak payah sujud sahwi lah. Tidak.
jika dia tak sujud sahwi, makmum tadi tak sujud sahwi, makmum batal. Walaupun dia tak tahu apa salah imam. Dia tak tahu apa salah imam lah. Tapi imam sujud sahwi, wajib juga dia sujud sahwi. Dia tak boleh tengok salah. Dia tak perlu tengok salah. Yang dia perlu tengok, imam sujud sahwi, dia sujud. Salah ke betul ke apa ke, dia tak perlu peduli. Imam sujud sahwi, dia sujud sahwi. Makmum wajib sujud sahwi. Makmum tak sujud, batal. Walaupun makmum tadi masbuk sekalipun. Dia tengok, imam tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir. Cepat. Wah, cepat. Lagi. Dua orang. Allahu Akbar. Dia pun lepas Allahu Akbar, imam tahiyat akhir tu, dia pun duduk. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dua orang dengan kawan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Dia ingat imam assalamualaikum warahmatullahi. Dia imam Allahu Akbar. Hai. Nak bangun ke? Rupanya sujud. Imam sujud sahwi. Makmum tadi, aku tak tahu. Aku masbuk. Aku baru satu rakaat pun aku tak dapat. Aku tadi baru masuk je. Apa salah pun aku tak tahu. Aku tak nak. Tak nak apa? Kalau dia tak sujud sahwi, batal makmum tadi. Sebab makmum kena sujud sahwi bila imam sujud sahwi. Tak peduli apa salah pun. Masbuk ke tak masbuk ke apa. Imam sujud, makmum wajib sujud. Jadi dia pun wajib sujud sahwi. Sujud, duduk nanti sujud balik. Imam pun Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangun. Allahu Akbar. Dia pun bangun, makmum tadi bangun. Tambahlah kalau 3 rakaat, 4 rakaat. Walaupun dia tak tahu apa. Kalau itu soalannya lah. Sebab soalan tu ada perkataan kena tu. Pindah main doa Al-Ustaz. Sini selalu clear. Al-Ustaz hari tu duduk sebulan lebih dah. Buriyatul Tulab. Kitab Buriyatul Tulab kemungkinan besar tak sambung dah. Sebab tak ada dah yang ni. Sebab kitab Buriyatul Tulab, saya hanya mengajar kitab Buriyatul Tulab hanya tempat yang dah khatam. Dah khatam bab ibadah, bab semayang, bab ibadah, bab istinja, khatam dah. Biasanya nak khatam tu makan masa dalam 6 tahun, 5 hingga 6 tahun. Jika tiap-tiap minggu, seminggu sekali, 5 atau 6 tahun khatam lah. Khatam bab ibadah. Rubu' ibadah khatam. Biasanya seminggu sekali 5 ataupun 6 tahun. Kalau sebulan sekali lebih kurang dalam 35 tahun. Dah kira dah. 35 tahun habislah bab ibadah. Bab daripada A to Z. Bab wudu, bab mandi wajib, bab haid nifas, bab semua sekali. Kalau sebulan sekali habis dalam masa 35 tahun. Tapi kalau seminggu sekali boleh habis dalam masa 5 hingga 6 tahun. Seminggu sekali. Sejam lebih lah tu. Baik. Jadi bila habis bab ibadah, habis lebih kurang 1000 jam. Habis bab ibadah, kitab tu, maka waktu tu lepas tu jemaah yang sama baru saya ngajar kitab Buriyatul Tulab. Jadi baru ni adalah dalam beberapa tahun, 2 tahun lepas kot, saya ada mengajar kitab Buriyatul Tulab sebab jemaah situ dah khatam semua selama 5 tahun. Tiap-tiap minggu khatam 5 tahun. Jadi betul aja Buriyatul Tulab. Tiba-tiba PKP gitu gini jemaah yang belajar tu yang ada dalam lebih kurang 30 hingga 50 orang tu yang khatam tu tak tahu ke mana dah habis dah pergi. Sebab macam-macam jadi kan dalam masa 2 tahun ni. Jadi orang itu kalau mula Buriyatul Tulab semua akan jadi pening sebab nak belajar Buriyatul Tulab kena khatam dulu kitab yang lain. Kitab ibadah lah kurang-kurang. Bab ibadah, kitab fiqh yang lain. Sebab Buriyatul Tulab dia tebal sikit lah. Dia agak detail sangat. Sebab jadi boleh kata tak ada lah. Lepas ni tak ada dah Buriyatul Tulab. Tak ada. Tak sambung dah. Maksudnya walaupun kita makmum muafiq yang boleh tertinggal 3 rukun. Jangan gitu Bang Zainal. Kenapa pula yang ini apa pula kalau dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, dia masbuk walaupun rakaat ketiga. Dia tidak dimaafkan 3 rukun panjang. Yang ni kena masuk kelas muafiq masbuk ni. Bang Zainal baru settle. Sebab jika dia bangun lambat tadi, dia bangun daripada sujud tadi tu, bangun nak ke rakaat yang seterusnya, rakaat keempat lah, kita ketiga keempat, masa dia bangun dia tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, maka dia masbuk, dia bukan muafiq, tak dimaafkan 3 rukun panjang. Dia muafiq apa? Dia yang tukang komat, imam semayang dia terus semayang. Ini rakaat ketiga cerita ni, dia masbuk. Kalau tak faham yang tu kena masuk kelas balik. Terima kasih sama-sama Bang Rashid. Bang Rashid dengan isterinya ada sekali.
Okey, apa lagi soalan? Okey, sekarang ni lekat-lekat. Lekat-lekat. Next soalan cepat. Habis dah. Pukul berapa dah ni? Oi, pukul 9 dah. Sekiranya imam selepas baca doa kunut, imam rukuk kembali. Rukuk kembali. Rukuk 2 kali lah. Apa makmum perlu buat? Makmum tak boleh rukuk. Ainul mardiyah. Makmum rukuk, makmum batal. Itu confirm. Makmum rukuk, makmum batal. Imam terlupa. Jadi imam tak batal. Perkara yang terlupa tak batal. Jadi makmum buat apa ni? Makmum dia tak boleh rukuk. Tu nombor 1. Dia nak buat apa? Dia berdiri kat situ, tunggu imam sujud. Imam sujud, dia follow sujud. Tapi kalau imam rukuk kedua, dia tak boleh rukuk. Makmum rukuk, makmum batal. Makmum rukuk, makmum batal. Imam tak batal sebab imam terlupa. Jadi macam mana? Tunggu imam sujud, makmum ikut sekali. Makmum wajib ikut imam yang sujud sahwi. Okey, cantik. Imam terlupa. Imam terlupa dalam solat subuh, selepas kunut dia rukuk. Okey. Kembali, apa perlu buat? Ni yang tadi. Dia tak boleh rukuk. Okey, apa beza istilah qada dan solat semula? Sa'ad Jufri. Qada dan solat semula ada dua perbezaan, tapi orang Melayu dia guna sekali. Tak ada masalah lah kalau nak guna ataupun tersasul tu okey aje. Okey, tapi secara tepatnya qada apabila habis waktu. Solat semula masa masih ada. Tu maksud solat semula. Jadi kalau dia sembahyang ada atas masalah tertentu, solatnya tidak sah. Okey, solat Zuhur dia solat pukul 1.30 atas sebab-sebab tertentu, mungkin tak cukup rakaat, atas sebab-sebab tertentu tak cukup rukun dan sebagainya, ataupun ada najis dan sebagainya tadi, dia maka tak sah sembahyang dia. Dia sembahyang 1.30 Zuhur, sekarang pukul 4, dia tak panggil qada, dia panggil sembahyang semula. Itu panggil qada. Tapi kita nak panggil qada pun boleh. Tapi tepat tak tepat lah. Cuma sekadar nak guna ayat tu orang Melayu, boleh ajalah. Macam tu lah. Tapi yang tepat bukan qada, solat balik, solat semula. Qada bila dia dapat sedar najis ke tak sah tadi, dia sedar pukul 5 petang. 5 petang dah asar, dia masalah dia Zuhur. Jadi macam mana ni? Dia bukan nama solat semula, namanya qada sebab habis waktu. Tu bezanya. Cuma orang Melayu dia gabung dua ni sama lebih kurang ajalah. Tapi yang terbaiknya macam tadi ya. Kalau makmum perasan terlebih rakaat tapi imam tak sujud sahwi, perlukah makmum sujud sahwi? Perlukah tu saya tukar ya. Rokiah Abdullah, saya tukar. Bukan perlukah, sunatkah makmum sujud sahwi? Sebab dah bagi tahu dah tadi. Hanya satu je yang wajib, iaitu imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Itu je yang wajib. Okey. Jadi bukan perlukah, sunatkah. Sebab tak wajib kan? Sebab yang wajib bila imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Itu je satu yang wajib. Makmum wajib. Okey. Jadi sunatkah makmum sujud sahwi? Sunat juga. Makmum perasan imam terlebih rakaat, makmum tak ikut. Kalau makmum ikut, makmum batal. Kemudian imam tak sujud sahwi, lupa ke sengaja ke, dia punya pasal lah imam tu. Dia tak sujud sahwi, dia terus salam. Makmum tadi tu sunat sujud sahwi walaupun makmum tak buat salah. Kaedahnya ketua pemerintah, dia pemerintah kita. Ketua buat masalah, rakyat tanggung beban. Faham? Tak faham sudah. Pemerintah buat masalah, siapa yang terbeban? Rakyat yang akan terbeban. Macam itulah, ketua buat masalah, naik rakaat yang kelima ataupun buat lebih rakaat dan sebagainya, makmum tak ikut. Makmum tak ikut lah. Makmum ikut, makmum batal. Kemudian imam turun habis semua, imam salam tanpa sujud sahwi, imam sah. Makmum tadi tu tak salam lagi. Sunat makmum ni sujud sahwi sebagai menampung kesalahan imam. Sebab bila ketua buat salah, rakyat kena tanggung sekali. Walaupun rakyat tak buat salah, duduk rumah aje. Cepat, saya dah makin lambat dah ni, makin lewat dah ni. Okey, alhamdulillah habis. Ada lagi satu last. Solat okey, habis. Wallahu alam. Saya ingat saya nak teruskan lagi. Tapi macam mana, lepas ni ada satu kelas Zoom. Siapa nak masuk kelas Zoom boleh lah. Kita akan bahas bab simple aja. Bab basuh muka ketika wuduk, bagaimana yang nak basuh. Tu je. Bagi orang perempuan, orang lelaki kan, bagi muka, bulu-bulu sebagainya. Dah ulang banyak kali pun. Kitab Safinatun Najah, pakai Zoom lah.
Saya tak tahulah, mungkin ada juga kot FB Live. Kat mana saya tak tahu, tapi pakai Zoom, link nanti saya ni ada dekat Facebook saya nanti. Berkaitan dengan membasuh muka ketika wuduk. Zoom lah, Zoom. Cuma saya tak tahu ada Facebook ke tak. Kalau ada boleh lah, tak tahu. Jadi kita tangguh dulu. Terima kasih pada Masjid Salahuddin. Kita berhenti dekat muka surat 31 Rumi P, iaitu memberi salam yang kedua. Beri salam, beri salam, insyaAllah akan datang. Stay tune. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratun subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa بالصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.